Prudential Legacy Group. Anda bersama dengan Legacy Group. Legacy Group ni telah ditubuhkan pada tahun 31 Ogos 2016. Kalau tuan-tuan tengok di gambar tu itu merupakan founder dan co-founder Legacy Group. Telah ditubuhkan pada tahun 2016 dan diketahui oleh Encik Muhammad Adli bin Musa, Cik Muhammad Sabri bin Musa, Cik Syahrizul Azami dan juga Puan Munzaliza, dan juga co-founder oleh Puan Supidah dan juga Cik Faizal bin Dewan. Ini adalah merupakan direktur-direktur yang ada dalam Legacy Group. Legacy Group telah melahirkan merupakan $1 million agensi selama 6 tahun berturut-turut. Kalau tuan-tuan tengok pada slide seterusnya, Legacy Group telah sales yang dibuat oleh Legacy Group sebanyak 8 juta pada 2016, 7 juta pada 2017, 8 juta pada 2018, 6 juta pada 2019, 7 juta pada tahun 2020 dan 10 juta pada tahun 2021. Berikan tepukan pada Legacy Group, tuan-tuan. Ini adalah achievement dari Legacy Group. Kalau tuan tengok gambar itu merupakan Legacy Group telah melahirkan lebih daripada 200 kurian takaful. Selangor, Kelantan, Kuala Lumpur, Perak, Pahang, Kedah dan Melaka. Dan akan datang, kita akan melebarkan sayap kita kepada Borneo, Sabah Sarawak akan lebarkan di sana, dan juga kita akan membesarkan cawangan-cawangan yang ada sekarang ini. Ini merupakan orang-orang kuat dalam Legacy Group. Kalau tuan-tuan tengok, Encik Muhammad Adli merupakan kita punya founder. Founder pertama, beliau adalah senior agency manager. Dan kita ada founder kedua, Encik Muhammad Sabri Musa, Puan Munzaliza dan juga Encik Syahrizul, dan dibantu oleh co-founder Puan Supidah dan juga Muhammad Faizal bin Dewan. Dan kita ada satu lagi agency manager baru, iaitu Puan Farah, yang mana kita tak sempat masuk dalam slide, dan merupakan dia telah dilantik sebagai UM1 pada tahun 2022. Ini antara kejayaan-kejayaan yang ada. Kalau tengok pada slide kan, Prudential Best Takaful merupakan mengeluar anugerah pelbagai dapat daripada Malaysia. Contoh kita telah menangi kempen media sosial pada tahunan dan juga merupakan Best Takaful Operator Agency Family Takaful Business. Dan kita juga mendapat iktirafan daripada MEBA pada tahun 2018, ITA 2018, Asset 2018. Ini antara anugerah telah Prudential Best Takaful di pengiktirafan yang terima. Banyak tahun-tahun kalau sedangkan memang banyak yang terima. Ini adalah sebahagian daripada pencapaian yang diterima oleh Prudential Best Takaful. Next slide please. Okey, saya rasa kita ada lebih pengisian yang ingin kita sampaikan pada guest kita pada hari ini. Kita ada input yang lebih bermakna. Okey, kalau berdasarkan pada tema kita, tuan-tuan, tema kita adalah berani membolosi masa depan. Itu tema yang kita pilih pada minggu ini dalam BYB kita pada minggu ini. Kita akan mendengar perkongsian dari speaker kita bagaimana beliau memboloskan diri beliau mencuburi bidang ini yang memang kata orang tak kenal pun. Macam mana masih orang tak tahu pun apa itu Prudential Best Takaful, apa itu Prudential. Orang tak tahu pun. Kalau bukan betul, orang sekali tanya pada ramai di luar sana. Mereka tak tahu apa itu karier sebagai Prudential. Jika kita hebat ini merupakan UM2 di Legacy Group dan juga founder Legacy Group. Beliau mendapat pendidikan awal di Mahat Muhammad Perempuan di Kota Baru. Beliau merupakan prinsip sebagai alam sampai ke pengalaman merupakan telah mencubit kerja ini ketika anak 6 bulan, tuan-tuan. Dan beliau telah melahirkan seorang manager, 1 NBT, 5 Star Club, 3 dan 5 PWP. Tanpa membuang masa, tuan-tuan, saya ingin menyebut
unit manager 2 kita, Puan Munizah binti Cik Kumpul Aziz. lagi, selagi tak jadi tak sah sampai jadi. Sampai jadi, hari-hari bikin jam pertama kali. Oh, sampai jadi, hari-hari bikin jam pertama kali. Oh, sampai jadi. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak MC kita. Apa tu untuk malam ni, Encik Khalil Azwar. Okay, so MC kita pada malam ini saya perkenalkanlah. Okay, dia adalah senior saya. Dia adalah senior, orang kata, saya start pada tahun 2011. Pada waktu itu dia dah ada. Maksudnya dia memang super senior dalam industri ni. Kan kalaulah career dalam Prudential ni tak orang kata tak bagus whatsoever, takkanlah dia masih ada lagi hingga ke tahun 2022 ni. Kan betul tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar Legacy Group? Baik. Sangat baik. Amat baik. Oh, yes. Apa khabar Prudential BSN Takaful? Alhamdulillah. Hebat. Kami sihat. Oh, yes. Okay, so Alhamdulillah untuk yang pertama-tama kalinya dengar Walkride itu adalah kita punya orang kata penaik semangat lah. Kan kenapa saya laungkan, sebab saya pun nak hilangkan gemuruh saya juga. Kan walaupun dah orang kata dah lama dalam industri ni, macam kita punya MC kita, gemuruh tu mesti akan ada. Kenapa? Sebab bagi saya percaya setiap dia antara kami ni dalam Zoom sharing ni nak bagi yang terbaik. Kan nak bagi yang terbaik, orang kata semoga perkongsian kami ni dapat memberi manfaat dan dapat membuka idea lah tentang kerjaya sebagai Takaful Consultant bersama Prudential di Legacy Group. Okay, so nama saya Munizah Liza binti Cik Aziz. Okay, so kita pilih topik pada untuk sesi event kita pada kali ini, berani membolos masa depan. Okay, so kenapa tajuk ni macam kita pilih adalah disebabkan kita sekarang ni berada di masa sekarang, so kita nak mencipta masa depan kita. Okay, so kita nak berani membolos masa sekarang untuk kita capai masa depan yang kita nak. So sebab itulah topik ini dipilih. Okay. Okay, so kalau kita tengok berani. Saya percaya audiens dekat sini semuanya memerlukan satu perubahan, tengah mencari sesuatu untuk improvekan quality of life kita, untuk meningkatkan kita punya income dan untuk mencari career enhancement masing-masing. Okay, so kalau tak cuba kan kita tak akan berjaya. Semua kejayaan bermula dengan percubaan. Okay, so kalau kita berani berubah, insya-Allah masa depan kita pun akan dapat sesuatu yang kita tak pernah jangka. Kerana kita berani memulakan langkah yang berbeza daripada apa yang kita ada sekarang. Tak perlu hebat untuk memulai usaha, tapi anda perlu berani memulai untuk menjadi hebat. Langkah pertama kadang terasa sulit, tapi pasti memudahkan untuk membuat langkah seterusnya. Okay. So siapa dekat sini yang pernah dengar pepatah orang putih kata, for things to change, I must change first. Kan saya percaya semua orang dah orang kata dah kalih dah dengan perkataan tu, dah sedia maklum dah dengan perkataan tu. Dan sebenarnya kan dalam Al-Quran kita sendiri pun ada mengatakan tentang perkara tu. Okey, manusia dan perubahan.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. For things to change, I must change first. Kalau kita nak kehidupan yang berbeza, so kita yang kena berubah, kita yang kena bertindak lah. Okay, so saya pun gemuruh juga ni kan. Okey, so untuk hilangkan gemuruh saya ni kan, saya harap sepanjang sesi ni saya nak minta kerjasama daripada audience dalam Zoom ni untuk berinteraksi dengan saya. Macam mana nak berinteraksi tu? Okey, so kita ada chat room dekat sini. Siapa kalau dalam ni maybe dia ada kat bawah, kalau dekat desktop maybe dia ada kat atas, chat room kan. So saya nak minta tolong audience yang ada dalam Zoom pada malam ini untuk berinteraksi dengan saya supaya gemuruh saya ni hilang. Supaya gemuruh saya ni hilang. Okey, boleh tak audience? Kalau boleh tekan 1, kalau tak boleh tekan 2 di chat room. Okey, so saya nak tengok boleh tak kan berinteraksi dengan saya pada malam ni untuk hilangkan gemuruh saya juga ni. Kan, okey, so alhamdulillah kan kita tengok respon yang sangat positif pada malam ni. InsyaAllah saya dan rakan saya akan akan berusaha dan akan memberikan sharing yang terbaik lah untuk semua orang. Dan saya nak disclaimer, saya ni bukan yang terbaik. Okey, saya percaya ada yang lebih hebat daripada saya, tapi apa yang saya share ni adalah berdasarkan pengalaman saya yang dalam industri ni, dan apa yang saya rasa ni saya nak share juga kepada audience yang ada dalam Zoom ni lah. Okey, so sebersikit tentang diri saya. Okey, kalau lah kan ada orang yang macam dah perhati dah saya punya percakapan saya. Akan kata ni ada dialek Kelantan, Kelantan kan. So betul lah tu. So itulah saya dilahirkan di Kota Baru, merupakan anak pertama daripada 5 beradik. Pendidikan akhir saya adalah di USM dalam Master of Environmental Engineering. Okay, so kerja pertama of course lah kan jurutera bunyi. Okay, sebab related dengan apa kita nak kan. Selalunya kita kejar kerjaya kita based on apa yang kita belajar dulu. Saya sangat percaya yang ada kat sini pun buat benda yang sama. Okay. Okay, so saya dah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Waktu saya join industri ni, waktu saya join career ni pun saya dah berkahwin, dan pada waktu itu saya ada seorang anak-anak yang berusia 6 bulan. Pada waktu itu saya dah ada seorang anak yang berusia 6 bulan dan sekarang ni dia dah 11 tahun dah. 11 tahun dah. Okey. 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 So tentang diri saya lah, macam mana saya bermula dalam industri ini. So saya contracted pada bulan Julai 2011 sebagai part-time agent. Okay, so saya mengambil keputusan untuk saya join as full-time. Selepas 2 bulan saya join industri ni. First commission saya adalah RM750. First commission saya daripada career ni adalah RM750. My turning point kenapa saya nak join, kenapa saya nak buat betul-betul, because of saya punya keluarga kecil saya lah. Kan keluarga kecil saya, nombor 1 untuk anak saya, nombor 2 untuk parents saya dengan parent husband saya. Okay, nombor 3 untuk education anak saya. Okay, so saya cerita sedikit tentang macam mana saya bermula. Saya percaya ada di antara kita yang dekat sini dijemput oleh ejen masing-masing. Betul tak? Siapa yang dijemput oleh ejen dia? Tekan 1 di chat room. Siapa yang volunteer?
tekan 2. Siapa yang volunteer tekan 2, siapa yang dijemput oleh ejen dia tekan 1. Kan. Okey, so kita tengok dalam chat room semua dijemput oleh ejen masing-masing. Samalah dengan saya dulu, saya dijemput oleh ejen saya untuk join Career Talk ni. Okey, kenapa? Sebabnya satu je. Oh, slide tak berjalan. Kejap Okey. Okey, so orang kata apa? Satu je soalan daripada dia, saya dapat phone call pada ejen saya, saya percaya semua orang pun dekat sini pun dapat panggilan yang sama. Kan dia tanya saya, kan perkembangan kerja saya. Kan dia tanya saya perkembangan kerja saya okey ke dengan gaji sekarang, dengan living cost. Okey, saya memang pemegang polisi Prudential pada waktu itu, dan bila ada anak saya tambah lagi polisi anak saya dengan membuatkan macam dia tight lah komitmen kita, kan, betul tak? So bila ejen saya tanya okey ke dengan gaji sekarang, kan komitmen okey ke, living cost kat KL ni tinggi, tak nak ke cari side income poket kedua, kan at least boleh tampung balik apa yang you bayar dekat Prudential ni. Kan, so pada waktu itu saya terfikir, kan saya, insurans anak saya, whatsoever dah RM500 dah dekat situ. So kalaulah ada side income yang boleh tolong, kan yang boleh tolong top up kan caruman insurans saya ni, why not? At least saya boleh belanja RM500 selebih tu ataupun saya boleh simpan balik. Kan, so bila ejen saya bagi tahu yang ada event Career Talk whatsoever, saya kata okeylah, nak dengar lah. Kan boleh je, nak dengar je kan. Saya tanya dia macam tu lah. So dia kata dengar je, at least you tahu apa yang career yang Prudential offer ni, kan apa scope dia, apa dia punya benefit dia, at least you tahu. Kan at least you tahu from the right person, at least you tahu daripada company man tu sendiri. Okay, so saya pun sama macam korang lah, kan join lah Career Talk ni, sama lah macam korang sekarang. Okay, so macam tak tahu maka tak cinta, betul tak? Tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal memang bercinta gila. Sampai insya-Allah lah, kan saya percaya ini adalah orang kata career terakhir saya. Ini adalah career terakhir saya. Okey, sebab dah memang jatuh cinta sangat dengan career ni. So nanti saya ceritakan apa benefit yang Prudential offer ni sampai saya dengan MC kita pada malam ni tak nak tukar kerja, nak duduk dalam Prudential ni sampai bila-bila. Okey? Okey, siapakah saya? Okey, so ini saya. Okey, saya adalah unit manager dalam di Prudential, dalam kita punya agensi Legacy Group lah. Okey, so ini adalah agensi kita Legacy Group. Okey, so ini yang besar ni, kan yang warna-warni macam pergi event ni, ini adalah kita punya hari meraikan pencapaian ahli Legacy Group lah untuk tahun lepas punya. Okey, so ini adalah diri saya. Okey, saya paparkan sedikit achievement yang saya dapat daripada Prudential ni. Okey, so apa yang saya nak bagi tahu, kan bukannya nak bagi tahu nak orang kata nak tunjuk proud whatsoever, tapi apa yang saya nak bagi tahu adalah saya ni seorang engineer biasa, kan income terakhir saya di company yang saya bekerja before adalah sebanyak 2,500 sahaja. 2,500 sahaja. Okay, so walaupun ada master, kan, so income tu 2,500 je. Kan, okay, maksud income tu bila keluar tu 2,500. Maksudnya bila saya join company tu dia offer saya 1,800.
Walaupun saya ada master, okay. So saya memang tak expect bila saya duduk dalam Prudential ni saya boleh nampak saya punya capability. Maksudnya saya ni sebelum ni saya memang seorang introvert. Memang saya tak bercakap. Bukan saya tak cakap, saya tak suka bercakap. Saya suka mendengar. Saya suka dengar muzik, saya suka tengok wayang. Okey, saya suka kalau lepak tu saya suka kawan-kawan saya yang bercakap, saya mendengar. Saya orang yang introvert. Saya tak suka bercakap. Okey, tapi surprisingly kan dengan keadaan saya contoh macam itulah. Kan introvert, tak suka bercakap, tak suka menonjol, kan. Okey, dalam Prudential ni kan dia polish kita naturally. Maksudnya kita sebenarnya kemampuan kita ni kalaulah kita berada dalam environment yang betul, dalam sistem yang betul, sebenarnya kita boleh explore kita punya capability kita sampai kita tak boleh nak bayang apa yang kita mampu buat. Itu yang saya belajar dalam Prudential. Waktu sekolah memang saya tak ada lah. Memang saya bukan top student pun. Dekat U pun saya tak top student. Waktu saya master tu pun saya bukannya dekan. No, saya orang biasa-biasa je, average people je. Tapi bila join Prudential ni, kan naturally dia polish kita punya capability dan surprisingly kita tak sangka kita boleh dapat benda yang macam ni. Okay. So saya percaya audien yang ada dekat sini ada masing-masing punya cabaran lah. Sama ada cabaran tentang kerjaya, cabaran tentang income, okay, cabaran tentang masa. Okay, so saya sangat percaya audien yang ada pada malam ni nak mencari sesuatu. Macam apa yang yang korang ada sekarang ni, something missing dan korang tak tahu pun dia missing and then korang tengah mencari. Okay, so kalau kita tengok kan cabaran kerja sekarang ni, kan pandemik masih lagi tak berakhir. Kan virus baru lebih orang kata sudden, kan sudden tiba-tiba je kita positif, banyak sudden kan. Okay, so kalau kita tengok cabaran kerja sekarang, contoh katakanlah positif COVID, so kena karantin kan, company dah rugi dah. Sebelum ni maksudnya banyak rugi dah company ni. So bila kita kena positif COVID, so company tak boleh nak bagi kita annual leave lagi. Tak boleh nak bagi kita cuti lagi. And then dia terpaksa potong gaji kita. Untuk mengatasi risiko bankrupt company. So kita kena faham jugalah, okay, kenapa company buat tindakan macam tu. Okay, so ini yang happen kan because of kalau waktu PKP 1 dulu akan ramai sangat di antara kita yang tak ada kerja. Even pun kesan dia sampailah sekarang ni. Kesan dia sampailah sekarang ni. Okay, orang yang orang kata tak ada pekerjaan sekarang ni memang sangat-sangat tinggi. Okay, so kalaulah kita tengok expenses rakyat Malaysia, okay, expenses rakyat Malaysia, ni ambil daripada belanjawan ni. Saya ambil daripada belanjawan untuk bujang. Kan anggaran dia punya perbelanjaan dia untuk yang bujang yang tak ada kereta ni adalah sebanyak 1,870. RM1,870 untuk yang bujang tapi berkereta, anggaran perbelanjaan bulanan dia adalah sebanyak 2,490. 2,490. Dan untuk yang pasangan married tapi tak ada anak lagi, maksudnya baru newly married contoh, tak ada anak lagi, so anggaran perbelanjaan bulanan adalah sebanyak 4,420. Household punya lah anggaran dia. Okay, so kalau kita tengok kat sini, setuju tak dengan cakap saya? Kalau setuju tekan 1. Okay, gaji kita ni banyak dihabiskan untuk 2 benda ni. Kalau setuju tekan 1. Gaji kita yang ada kita sekarang ni banyak kita habiskan kepada kereta, maintenance kereta, duit minyak tu whatsoever, dan juga rumah.
Rumah. Okey, setuju tak dengan cakap saya? Okey, kalau setuju tekan 1, tak setuju tekan 2. Okey. So kalau kita tengok kat sini kan memang ramai yang setujulah. Kan memang income tu mostly half daripada income kita tu habis kepada kereta dan rumah. Kereta dan rumah. Okey. So sekiranya kita menyedari kan gap kekurangan kita ni tapi kita tak usaha untuk improvekan kan sedangkan jalan untuk kita improve tu banyak. So kita sebenarnya berada dalam kerugian yang besar. Okey. So kita tengok hakikat sebenar realiti kehidupan, contoh katakanlah gaji bulanan 2,500. Ni untuk yang bujang lah, contoh yang bujang 2,500. So total up tadi kita tengok belanjawan dia kata 2,490. So berapa gaji kita yang tinggal RM10? Cukup ke? Tengok-tengok kita pun daripada simpan, maksudnya daripada kita ni seorang yang suka menyimpan setiap bulan, terpaksa pakai duit simpanan kita balik. Maksudnya saving kita untuk masa depan kita, untuk dreams kita kan, dia kena orang kata hilang, dia hilang. Dia kena start over balik. Because of income tak naik tapi living cost naik. Kalau kita tengok kan ada viral last week kan, viral telur, betul tak? Telur, lepas tu ayam viral, lepas tu sayur viral. Viral apa tu? Viral kenaikan harga tapi gaji kita naik tak? Gaji kita naik tak? Okay, so kalaulah kita tak orang kata mencari sesuatu, what happen dengan kita punya future? What happen dengan kita punya children future? What happen dengan kita punya dreams? Boleh ke kita achieve kita punya dreams kalaulah kita tak buat sesuatu? Kalaulah kita ni tak ambil apa-apa tindakan. Okay? Okay, so saya nak berinteraksi sekali dengan audiens saya pada malam ini. Okey, saya nak tahu kan saya nak kenal audiens saya yang join Zoom pada malam ini. Okey. So dekat sini nanti ini adalah adakah anda berada di dalam situasi ini? Nombor 1 sampai nombor 4 kerja banyak dan kurang masa dengan keluarga. You dalam situasi ni. Nombor 2, letih kerja shift malam. Susah nak ambil cuti. Nombor 3, work from home. Lagi tak ada masa. Nombor 4, fresh graduate. Tengah nak cari kerja. So saya nak tengok dalam chat room pilih situasi masing-masing sebab saya nak kenal audiens yang ada dalam Zoom kita pada malam ni. Okay? Nombor 5, gaji sikit. Kerja just because of COVID. Nombor 6, nak beli rumah. Nak beli kereta idaman, duit tak cukup. Okey. So nombor nombor 7, anak makin besar, banyak nak pakai duit. Nombor 8, bonus dan kenaikan gaji tak setimpal. Okey, so nombor 9, tak nampak hala tuju kerjaya sekarang. Nombor 10, kenaikan pangkat agak sukar. Nombor 11, tak larat nak godek bos dah. Kan nombor 12, kerja banyak dah buat, bos tak appreciate. Kan nombor 13, kerja sekarang tak boleh nak tolong orang. Nombor 14, dah cuba macam-macam bisnes tapi tak menjadi. So saya nak tengok kita punya audiens pada malam ni. Saya nak kenal, okey, adakah anda berada dalam situasi ni? Kalaulah ada semua tu, tulis je 1 sampai 14 saya ada dalam situasi ni. Contoh macam tu. Kalaulah ada 1 je, tulis 1 je. Kan supaya kita kenal masing-masing kan. Okey. So Nuyil Huda kata 6 dengan 7. Nak beli, nak dapatkan dreams, kan nak dapatkan goals tapi duit tak cukup. Anak makin besar, banyak nak pakai duit. Yes, betul. Saya memang kata sangat setuju nombor 7 ni. Okey, so nombor 6. Nombor 6, betul. 6
nak dreams. Setiap orang mesti akan ada dream. Setiap orang mesti berimpiankan kepada lifestyle masing-masing. Kalau boleh kan sebelum COVID ni memang setiap 2 tahun sekali nak pergi melancong, nak tengok negara orang. Kan kita punya lifestyle kita kan macam tu. Okey, nombor 14 Nuah kan, okey. Dah cuba macam-macam bisnes tapi tak menjadi. Okey. Ain 3 work from home lagi tak ada masa. Saya setuju sangat. Kalau waktu pandemik tu kena ngadap Zoom sampai nak muntah. Kan. Okey. 12. Kerja dah banyak tapi bos tak appreciate. Kan. So kita boleh tengok masing-masing. Okey, Al Ashraf, okey, mesti dia seorang business owner. Okey, so thank you semua atas kata respon anda. Okey, so kan, so sebenarnya kan, okey, apa tu tadi, situasi tadi tu saya dah susun dah. Kalau lah korang berada dalam situasi 1 sampai 4, maksudnya korang ada situasi masa. 5 sampai apa tu, 5 sampai 8, korang berada dalam income. Okey, so 9 sampai berapa tadi? Okey, 9 sampai 11 potential, dengan 12 sampai ni satisfaction lah. Okay, so percaya tak ataupun setuju tak dengan cakap saya? Kalaulah kita ada keempat-empat ni, maksudnya kita ada masa. Maksudnya kita ada masa, kita ada duit, okay, career kita ni ada masa depan dan kita ni berpuas hati dengan career kita, adakah kita happy? Adakah kita berpuas hati? Tekan 1 kalau ya, tekan 2 kalau tidak. Tekan 1 kalau ya, tekan 2 kalau tidak. Kalaulah kita ada keempat-empat benda ni, adakah kita happy? Tekan 1. Tak happy, tekan 2. Setuju tak? Kalau ada keempat-empat ni, bukannya 1, 2 je, ada keempat-empat ni. Tengah mencari ni, saya memang tengah mencari kerjaya yang ada keempat-empat ni. Ada masa dengan family. Okay, so kalau ada family event memang apa tu, memang nak join family event tu. Kalau birthday parents balik kampung memang nak rush balik kampung, nak celebrate birthday parents. Okay, income besar of course lah. Kan kena income besar lah nak celebrate birthday tu supaya boleh bagi apa sahaja yang apa tu orang tersayang nak, kan, supaya kita pun boleh dapat apa yang kita nak, potential dari segi kerjaya, kan. Kita ni seorang yang dream big, kita expect sesuatu yang besar berlaku kepada diri kita, sesuatu yang besar berlaku kepada career kita, dan satisfaction lah, kita puas hati sangat-sangat, kita happy sangat-sangat. Okay, so kalau kita tengok sini, semuanya memberi keputusan yang sama. Kalaulah ada kerjaya ni yang boleh bagi keempat-empat ni memang sangat puas hati, kan, korang kata ya, memang sangat-sangat puas hati. Okay, kan, so saya dah tahu dah, kan, kita punya audience kita ni macam mana. Okay, so saya nak sebenarnya dalam Prudential tu memang korang boleh dapat keempat-empat tu. Dalam Prudential, kerjaya sebagai takaful konsultan ni memang korang akan dapat keempat-empat tu. Okey, dan saya akan share untuk slide ni. Okey, so kita punya apa tu? Kita punya potential kerjaya kita. Potential kerjaya kita. Adakah kerjaya kita ni maksudnya macam kalis gawat, orang kata? Adakah kerjaya kita ni contoh if anything happen, berlaku lagi COVID-19, PKP whatsoever, adakah takaful ni boleh lagi orang kata beroperasi? Ada kerja lagi tak sebagai ejen takaful? Yes, ada. Okay, so kalau kita tengok industry fact, Prudential sendiri, okay, dalam Malaysia kita ada 14 life insurance company. Maksudnya bukan takaful apa tu compliance, dan kita ada 14 family takaful operator. Okay, apa tu, saya sangat-sangat bangga nak menyatakan yang Prudential ni adalah market nombor 1 untuk kedua-dua company ataupun operator ni, sama ada untuk insurance dan juga untuk takaful. Prudential nombor 1 untuk kedua-dua market ni. Okay, so kalau kita tengok apa tu bancian daripada Bank Negara, okay,
daripada 10 rakyat Malaysia hanya 5 orang yang ada life insurance. Life insurance. Kita tak tahu life insurance itu adalah takaful ataupun tidak. Tapi ikut bancian daripada Bank Negara, out of 10 hanya 5 orang sahaja yang ada life insurance. Dan life insurance tu kita tak tahu takaful ataupun tidak. Dan 5 orang lagi masih tak ada apa-apa perlindungan. Ini bancian pada tahun 2019. Okay, so penetration rate adalah sebanyak 55%. 45% ni tak disentuh lagi, market tak disentuh lagi. Okay, so government punya version adalah untuk achieve at least 75 orang. 75%. Okay, so memandangkan insurans ataupun takaful ni terletak di bawah kelolaan ataupun di bawah pengawasan Bank Negara. So insurance agent ataupun takaful required, diminta untuk pass exam. Ini menunjukkan kita punya professionalism kita. Nak jadi ejen takaful kena pass exam. Dia bukan maksudnya macam pakai masuk je, no. You kena pass exam dulu barulah you boleh jadi ejen takaful ataupun ejen insurance lah. Okay, so ini menunjukkan kita punya professionalism. Okay, because of insurance dengan takaful ni dia regulated. Dan dia dikontrol oleh Bank Negara Akta, di bawah Akta Financial Services tahun 2013 dan juga Insurance Regulation 1996. Okay, so market kita mesti ada orang kata boleh ke nak buat takaful ni kan? Ada ke orang yang nak ni? Aku rasa macam semua orang dah ada. Semua orang dah ambil, aku dah ambil. Kan kawan aku pun dah ambil, aku nak cerita kat siapa ni? Kan kalau kita tengok industry fact, okay, so sebenarnya plenty of opportunity to explore. Okay, so Malaysia punya populasi berdasarkan tahun 2019 adalah sebanyak 32.6 juta. Dan yang hanya ada takaful adalah sebanyak 55 juta, bukan takaful, insurance. 55 juta, 55%. 45% lagi tak ada. Yang tak ada ni mana? 15 juta tak ada lagi and keep growing. Sebabnya ini adalah based on kajian 2019. Okay, so kalau kita nak tengok kenapa maksudnya kita ni ada potensi yang besar untuk kita join industri ni, because of harga perubatan setiap tahun meningkat dan semakin mahal because of teknologi. Kalau dulu maybe kita tak boleh nak jumpa ubat kanser yang boleh menyembuhkan patient. Sekarang ni kan kebanyakannya insya-Allah dah boleh. And then side effect hasil daripada ubat tu pun dah orang kata makin kurang. Teknologi sekarang. Okay, so katakanlah contoh kita dah ambil dah insurance, so kita kena tengok coverage kita cukup ke tak, sebabnya macam saya cakap kan, harga perubatan, harga ubat, harga kos rawatan semakin tahun semakin tinggi because of teknologi. Kalau kita tengoklah kan ais tabak ni, kan sekarang ni berapa harga dia? Ada ke bawah orang kata RM10? Tak ada. Dia belah-belah ringgit dah. Kan kalau kita tengok dekat sini tahun 2019 harga ais tabak RM13.80. Untuk tahun 2 tahun lepas RM15.70. Kan, so untuk tahun sekarang ni of course dia akan naik. Okay, so increasing of medical rates pada tahun 2019 adalah sebanyak 14%. 14%. Kalau kita tengok analogi seterusnya, average sum covered, kebanyakan skor people kita dia pakai kereta, nilai kereta dia adalah lebih tinggi daripada nilai diri dia. Nilai kereta dia adalah lebih tinggi daripada nilai diri dia. Katakanlah nilai kereta dia Honda, Honda Civic 120,000. Kan adakah dia buat hibah takaful ke atas diri dia sebanyak 120,000, ataupun dia hanya buat 20,000 je ataupun 50,000 je? Okay, so ini menunjukkan yang market kita ni memang sangat-sangat besar.
dan sangat-sangat berpotensi untuk kita explore. Okay. So kita share apa yang Prudential boleh bagi sebagai takaful consultant, apa manfaat dia, tips tadi tu, time. Okay, so kelebihan perniagaan takaful tentang isu masa. Okay, so sekarang ni because thank you for pandemic, thank you for COVID, kan Prudential memang dia perkenalkan online punya ni lah, online punya cara kerja. Kita punya kita pakai digital platform, okay, online punya submission, apa tu, appointment online, whatsoever online. Okay, so contoh katakanlah kita ni bekerja dari rumah tapi kita buat appointment dengan kawan kita. Kan, so kita memang banyak sangat jimat masa kita. Kalau tak ada pandemik, kan contoh, kan kita buat satu temu janji, apa tu, makan masa 1 sampai 2 jam. Kalau lah kita buat 3 temu janji sehari dan kita bekerja 5 hari seminggu, okay, so apa tu, plorate ataupun purata kita bekerja dalam Prudential ni 40 minggu kerja, 6 minggu untuk kita ambil kos untuk personal development kita, dan 6 minggu kita cuti-cuti Malaysia dan cuti-cuti overseas. 6 minggu Prudential bagi cuti-cuti Malaysia ataupun cuti-cuti bersama Prudential. Masa yang ada ni kalau dekat sini maybe sekarang ni dah lebih kurang dah. Compare yang kalau kita bekerja sebelum pandemik dulu, sebab kita ada this teknologi, kan online appointment. Dari segi masa memang kita boleh manage. Dari segi masa memang kita boleh manage. Okay, so next, income. Income, income. Okay, kalau kita tengok dekat sini pendapatan, pendapatan tahunan kita based on, kalaulah 1 bulan ni kita ada 5 orang klien, okay, dan total annual tahunan apa tu, takaful dia bayar 2,400. Kalau monthly dia bayar RM200 lah, caruman dia. Okay, katakanlah kadar pertumbuhan kita punya bisnes sebanyak 5%, you tengok pada tahun pertama you dah dapat income you sebanyak 3,000 sebulan. Okay, tahun kedua, okay, annual income you 82,000. Tahun ketiga dah 5 figure dah. Dah 5 figure dah. Tahun ketiga. Okay. So apa tu? Okay. Okay, so itu adalah income annual income kita. Dekat Prudential juga kita bagi skim pension macam KWSP lah, tapi skim pension kita memang kalau you tengok skim pension kita kan, kalaulah apa tu you bekerja sampai pension, kan possibility you akan dapat 8 juta. Kalaulah you ada kenaikan pangkat, so you punya pension you pun akan bertambah juga. Akan bertambah juga. Okay, so contoh katakanlah 2 tahun kita sebagai ejen, so pension kita apa tu expected adalah sebanyak 34,400. Tahun ketiga kita naik pangkat, so expected pension kita adalah 68,800. Tahun keempat kita naik pangkat sebagai UM2, dapat pension sebanyak 387. Tahun keempat kita bekerja dalam Prudential. Pension kita dalam 8 juta. Lagi lama kita stay long dengan dalam Prudential, lagi banyak. Sebab itulah saya dengan MC memang stay long. Sebab saya nak skim pension juta-juta ni. Okay. So, kan. Okay. Itu adalah dari segi income, increment. Macam mana pula dengan career path kita? Macam mana dengan kenaikan pangkat? Dia betul Prudential memang, dia memang dah sediakan you punya schedule. Bila you nak naik pangkat you, bila you nak buat you punya career enhancement. Okay, within berapa tahun you dah boleh lah, kalau lah you ni fast track, you boleh fulfill everything KPI yang Prudential nak. Tahun ketiga ni you dah boleh promoted sebagai unit manager 1. Bila unit manager 1, income you dah maybe dalam belas-belas ribu plus dengan skim pension tadi. And then tahun keempat, you dah jadi unit manager 2 onward, agency manager, and etc. lah. Kenaikan pangkat kita ni kita dah nampak.
Tahun ketiga you nak naik, you naik lah. Tapi kalau kita jadi salary people, kalau kita berada dalam kita punya keadaan kita sekarang, kita tak nampak bila kita nak naik. Kita tak nampak bila increment kita ni nak berjalan. Kan dekat sini, okey, saya tengok. Saya tunjukkan, okey, pembandingan pendapatan antara perniagaan takaful dengan gaji tetap. Okey, so dekat sini, tahun pertama, katakanlah gaji kita 3,000. Tahun kedua, gaji kita naik, contoh, katakanlah 10%. Kalau 10%, kalau 5%, masih ditakut 3 lagi. Tahun keempat kita bekerja, 3, angka 3 lagi. Tak ubah angka 4. Tapi dekat Prudential ni, angka ni dah ubah dah. Jadi 5 figure. Angka ni dah ubah dah. Okey, kalaulah kita fast track, kalaulah kita ni ambil langkah cepat, maksudnya kita boleh skip kita punya income kita ni, kita boleh dapat awal daripada yang expected ni. Okey? Okey, so ini adalah antara barisan-barisan manager yang dah melalui career path masing-masing lah. Macam MC pun dah terangkan tadi, betul tak? MC pun dah terangkan tadi, saya saja tunjukkan lah. Okey, so sekiranya kan apa yang saya share ni, you dapat ganjaran, pendapatan, kenaikan pangkat dan masa, you happy tak? Kalau you happy, tekan 1 di chat room. Happy tak? Kalau you dapat everything, you dapat ganjaran, you dapat income, you dapat kenaikan pangkat, you ada masa. You happy tak? You puas hati tak? Okay. So, of course lah, mestilah kita puas hati, betul kan? Okay. So ini saya nak you fikir sedalam-dalamnya di mana you berada sekarang. Adakah duduk dekat sini because of 80% daripada rakyat kita memang duduk di mess ni kan, bergantung kepada orang lain, bergantung kepada majikan, bergantung kepada company untuk kenaikan pangkat, untuk income, untuk cuti sekalipun, bergantung kepada orang lain. Tapi adakah you nak berada di elite ni yang berdikari, ataupun you seorang yang dream big, you nak berada di financial freedom top ni, 20% ni. Okay, so insyaAllah kalaulah dengan Prudential, you memang boleh dapat di elite dengan top ni. Okay, dan you boleh ubah you punya income household you. Kat sini you boleh tengok kat mana income household kita sekarang. Adakah di B40 ataupun M40, B40 ataupun M40 ataupun T20. Dalam Prudential macam saya tunjuk tadi, insyaAllah kan 4-5 tahun memang you akan ada di T20 ni lah. Okay. Okay, so apa yang Prudential boleh tolong kita? Macam mana, betul ke ni? Betul ke dia boleh dapat income whatsoever ni? Betul ke boleh dapat career ni? Betul, sebab you duduk dalam company nombor 1. You duduk dalam company nombor 1. Prudential semestinya memang dia nak dia nak kekalkan ranking dia nombor 1, mesti dia akan develop agent dia, sebab agent dia lah yang akan menjadikan dia ni keep jadi nombor 1. So dia develop agent dia develop kita lah melalui metodologi, mindset, skill set dengan tool set. Okay. So nak katanya Prudential ni dia bukan cika-cika, kita memang dah ada framework dah. Once you join kita, ini you punya orang kata journey to success you. Kan first you join pre-program. Apa itu pre-program? Nanti MC akan cakap lah. And then ada orientation. Lepas tu 100 days coaching. Lepas tu pilot group. Lepas tu sampailah kita dah mahir, sampailah kita dah tahu everything. Tahun kedua onward kita dah biasa dah. Kita dah ada everything dah. Tapi sepanjang tu, okay, sepanjang tu kita still lagi ada lagi input, ada lagi training daripada Prudential supaya kita ni sentiasa knowledgeable dan ada professionalism tu. Okay. Okay, ini adalah contoh kelas online kita sekarang ni. Kan kena patut bersyukur jugalah kan COVID ni kan dia ada bagi kebaikan juga untuk kita. Okay, so ini kita punya training support kita. Contoh katakanlah melalui kelas tu kita rasa macam nak lebihan ilmu lah. Nak pergi pustaka mana pustaka mana dalam Prudential. Contoh kan aku nak extra knowledge. So dekat sini Prudential dah orang kata dah sediakan satu platform ni untuk kita polish kita punya knowledge kita ataupun kita punya
development kita melalui training support ni. Kita panggil pro expert. Kita panggil pro expert. Kan? Dan ini bagi sesiapa yang nak, orang kata aku rasa macam nak buat betul-betul lah. Kan aku tak nak dah bazir masa aku nak buat betul-betul. Nampak macam cerah je. Masa depan kalau dengan Prudential ni, kita ada bantuan untuk you. Kita panggil program skim gaji. Kita bagi gaji untuk you every month melalui 2 program ni. Satu ProVenture dan satu lagi EDP. So ProVenture ni adalah yang elite punya program. Orang yang nak apply ProVenture ni mesti gaji semasa dia 6,000 ke atas lah. Dan EDP semua orang boleh dapat. Even fresh graduate yang tak ada experience, Prudential bagi dekat kita bridging income tau. Bridging income tu maksudnya bertangga-tangga. Bukan income mati, bridging income. Start dengan RM2,000 untuk fresh graduate. RM2,000 bridging income. Maksudnya setiap bulan you akan ada lagi punya income you. Okay. So you akan dapat more than 2,000. You akan dapat more than 2,000. Tapi ProVenture ni dia offer dekat kita RM10,000. RM10,000. Tapi gaji semasa kena RM6,000 lah. Okay. Ini bantuan untuk siapa yang nak full time. Yang nak buat betul-betul. Tak nak buat 2-3 kerja dah. Ini bantuan dia. So Prudential ada bantuan tu. Okay. So jaminan kejayaan. Kan, okay. So apa yang saya share tadi adalah you punya success journey. Dan platform ni memang kita dah try and tested. Dah dicuba dan di tested. Kan, okay, dah diuji, dah dicuba dan diuji. Kita ada task force yang sangat berdedikasi, yang jadi trainer kita, certified trainer kita. Kita ada success formula, kita ada teknologi, kita ada development punya program, dan kita ada skim EDP dan juga ProVenture lah untuk yang full time agent. Okay. Okay, so dengan apa yang Prudential bagi tadi tu, okay, so sebenarnya Prudential sedang membina you punya fast lane. Siapa kat sini pernah pergi ke airport? Saya percaya semua orang pernah pergi ke airport. Okay, so fast lane ni kan dia direka sebab nak cepat sampai ke gate, nak cepat sampai ke gate. Kan, so kalau lah kita jalan kalau fast lane tak ada, maksudnya lambat nak sampai kat gate, letih, lambat nak sampai tapi letih. Tapi Prudential ni dia dah sediakan everything, macam yang I cakap tadi, dia dah sediakan task force, dia sediakan teknologi, dia sediakan everything untuk you cepat achieve you punya goals. Untuk you cepat achieve punya goals. Tak ada two way ni, tak boleh patah balik. Once kita, orang kata kita guide, memang kita akan guide sampai pergi ke gate tu. Kita akan guide sampai pergi ke gate tu. Okay. So sekejap kita tengok. Okay. Okay, so ini adalah top performer di dalam agensi kita ni. Beruntungnya untuk siapa yang join, sebab kita ada kawan yang dah, orang kata dah ada this experience. Kan, kalau nak tahu, okay, apa tu Star Club? Okay, Star Club tu kita maksudnya kita recognize orang ni sebagai Star Club agent lah. Star Club agent tu maksudnya dia doing very well dalam punya industri ni, and Prudential nampak dia punya kerja kuat dia, and then Prudential reward dia dengan treats ni lah. Kan, untuk yang Star Club ni average income tahun tu, average income tahun itu contohnya kalau tahun 2021 ni, average income dia, kenaikan income dia pada tahun itu saja dah RM5,000 tahun itu sahaja. Untuk yang PWP qualification ni, kita ada 17 orang PWP qualification ni, RM3,000 increment dia. RM3,000 increment dia. Untuk yang atas ni kan, SWP, EWP ni RM5,000, dan MDRT 5 figure.
MDRT 5 figure. MDRT ni dia ibarat contoh katakanlah kat sini ada engineer, ada ibarat macam IART lah. Okay, so kalau arkitek tu AR, kalau accountant tu chartered account, kalau dalam bidang education prof. Dia macam itulah. So dalam prudential, dalam industri insurance, so kita ada juga gelaran untuk top of the top ni kita panggil MDRT. Okay. Dan selepas ni kan korang akan dengar sharing daripada MDRT agensi kita ni, kan Puan Khairul Zanirah kita. Saya percaya ada kata muka ejen aku, contoh macam tu. So siapa yang orang kata muka ejen aku, so maksudnya memang dia dah doing very very well dalam industri ni, dan dia boleh tolong kita untuk capai juga income yang kita nak dan juga dreams yang kita nak tu. Okay, saya dah nak pergi ke slide saya dah. Okay, so adakah anda calon yang layak? Adakah anda mempunyai keinginan untuk berjaya yang tinggi, desire, hunger untuk berjaya, kan, hunger untuk dapatkan lifestyle yang diidamkan, hunger untuk dapatkan goals, dan adakah anda ni boleh be a good follower kepada latihan dan juga sistem? Okay, so langkah permulaan dia adalah dengan lulus exam lah. Lulus exam PCE dan TBE, kena ada iPad because of teknologi tadi kan, macam kita memang submission belaka dah, digital submission, so memang iPad lah kita punya keperluan kita sekarang. Dan boleh mengikuti kelas latihan yang nanti MC akan wawarkan sebentar tadi. Okay, so saya percaya itu sahaja slide saya. Pass back kepada MC yang bertugas. Okay, terima kasih Puan Zaliza atas perkongsian yang hebat tadi. Okay, macam mana semua? Teruja? Teruja tak? Abang kita Teruja tak untuk jadi sebahagian daripada keluarga Prudential? Kalau nak tahu lebih lanjut, cara nak jadi nak tahu lebih lanjut karier dalam Prudential ni, tab 1 kat chat room. Okey, sebelum saya teruskan saya nak mainkan satu video untuk you all tengok. Satu video daripada IT akan mainkan sebentar lagi, you all tengok siapa dia. Hai, Assalamualaikum. Saya Hasna Abdul Hamid daripada Prudential BSN Takaful. Saya adalah web planner di Prudential, berpengalaman 10 tahun sebagai web planner di Prudential. Okey, saya adalah trainer anda untuk Legacy Foundation Training. Jumpa anda pada hari Isnin 21 Februari 2022 di Zoom. Jumpa anda di sana. Bye. Hai, Assalamualaikum. Saya Dayan Kuno Anita selaku trainer anda pada kali ini. So, jom ramai-ramai masuk ke kelas kami. Kami akan mengajar anda macam mana menjadi perunding takaful yang berjaya. So, jumpa nanti. Bye. Baiklah. Tengok kan, trainer kita yang akan mengajar kelas pertama yang akan dimulakan pada hari Isnin depan. 21/2, kelas kita akan diadakan setiap hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat pada jam 8.45 malam. Okey, di situ trainer kita akan train you all sampai you all boleh buat sampai you all dapat bernampak orang panggil apa? Cahaya dalam bidang ini. Okey? Okey, saya minta guest kita ni masukkan nombor telefon anda di chat room supaya pihak kami dapat mengenal pasti siapa yang akan kami invite. Sebab apa? You all semua layak masuk dalam kelas ni sebenarnya. You all semua layak masuk dalam kelas Agency Foundation Class ni. Cumanya minta you all, kan banyak kita guest ni, minta you all masukkan nombor telefon di chat room ya. Jangan lupa tuan. Jangan lupa kawan-kawan semua. Kita akan guide you all dan kita akan hubungi you all selepas habis sesi ni nanti. Baiklah. Untuk seterusnya kita akan mendengar satu testimoni daripada
seorang yang MDRT tahun lepas, yang nampak ada speaker tadi dah bagi tahu kan, seorang MDRT. Beliau telah bekerja sebelum ini, bekerja sebagai staff nurse di kerajaan selama 6 tahun. Bagi beliau, success is a journey and never give up whatever you do. Masa beliau beliau menceburkan diri ini ketika beliau masih muda, 28 tahun. Ada tak kawan-kawan dekat sini yang umur 20 tahun? Ataupun yang ada bawah 30 tahun? Okey. Maksudnya benda ni usia muda boleh buat. Bukan kata usia tua boleh buat, usia muda boleh buat, usia tua boleh buat. Pencapaian beliau selama ini, beliau merupakan executive planner Star Club 8 kali dan juga MBA tahun 2022. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan testimoni kita Puan Khairul Zanirah Aku buang lagi binti Muhammad Khair. selagi tak jadi tak sah sampai jadi. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Sampai jadi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alright. Okay, sebelum tu, apa khabar Prudential? Baik, sangat baik. sangat Baik. Oh, yes. Okay, saya berdebar tengok guest kita malam ni, ramai-ramai ni. Okay. First of all, saya ucapkan terima kasih kepada semua guest, audience yang hadir pada malam ni kerana sudi sama-sama join Zoom untuk dengar sharing daripada tim kami di Legacy Group. Okey, syukur kita kehadrat Ilahi kerana kita bertemu pada malam ni. Okey, mungkin malam ni adalah detik orang kata bagaimana Allah tetapkan hati kita untuk detikkan hati kita untuk dengar sharing pada malam ni. Mungkin ada sesuatu yang boleh dijumpai dengan sharing pada malam ni. So first of all, nama saya K. Zanirah Takafulidi. Nama penuh saya. Nama penuh saya ialah Khairul Zanirah binti Muhammad Khair dan saya berasal dari Ipoh, Perak. Siapa orang Perak kat sini? Saya rasa mesti ramai kan? Ada orang Perak, ada orang Kelantan, ada orang Kedah. Tak kisah kita orang mana, sebab bisnes takaful sekarang boleh beroperasi satu Malaysia. Sebab kita sekarang canggih dengan sistem teknologi yang ada, orang mana-mana pun tak ada masalah. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Gunung Rapat dan mendapat belajar di Kolej Kejururawatan PPUM. Kos jururawat lah kan, dah belajar kat kolej jururawat tu, dan berkahwin dan mempunyai seorang anak, dan saya seorang staff nurse. Saya bekerja sebagai staff nurse selama 6 tahun. Saya tunjuk kat sini gambar saya mula-mula start bisnes ni, iaitu masa tu anak saya kecil lagi, sampai anak saya dah besar, dah umur belasan tahun. Kenapa saya start bisnes masa anak saya kecil? Sebabnya cita-cita saya sama je macam ramai orang, nak bagi yang terbaik untuk anak. Kita pun tahu anak kita semua dibesarkan dalam keadaan yang zaman yang mencabar. Jadi kita as a parents pun kena tercabar dengan peredaran masa, kehendak, keperluan dan apa yang anak perlukan. Jadi itulah tugas saya. So untuk pastikan anak saya berjaya dapat apa yang dia nak dan berjaya dalam kehidupan dia juga. So kenapa saya jadi ejen? Saya dulu pengalaman kerja saya adalah 5 tahun di Pusat Perubatan Universiti Malaya sebagai staff nurse Dewan Bedah. Masa tu saya kerja assist doktor untuk operation. And then 1 tahun saya bekerja di Hospital Selayang UiTM. And then saya adalah seorang government staff yang beralih kepada bidang takaful dengan harapan untuk mengubah kehidupan keluarga saya. So turning point. Kat sini kenapa saya nak cerita kenapa turning point saya untuk jadi takaful advisor ni. Of course lah, macam statement saya tadi, untuk mengubah kehidupan keluarga. Sebenarnya kerjaya sebagai staff nurse adalah kerjaya yang saya suka, kerjaya yang noble job kan.
Kejaya yang saya sayang dan suka sebenarnya, sebab dia dah banyak mengajar saya erti kesabaran, erti empati, simpati. Tetapi sebab saya masih ada 1001 apa kata tu keinginan juga untuk membantu keluarga saya ke arah yang lebih baik. Jadi that's why lah saya pun orang kata ingin mencuba sesuatu yang baru. Okey. Saya join Takaful ni diintroduce oleh suami saya, which is seorang unit manager dalam legacy juga. Okay, first of all, masa husband saya join bisnes ni, saya pun tak beli idea untuk jadi Takaful advisor. Saya hanya bercita-cita nak jadi seorang matron. Kalau siapa tahu dalam nursing, matron ni pegawai kejururawatan. So saya sambung study, saya pergi kursus untuk pergi ke peringkat seterusnya. Tetapi of course lah, bekerja dalam bidang jururawat tu bekerja shift. Bila bekerja shift, macam saya masa tu anak saya kecil, so saya ada banyak masalah bila kita kerja shift sebab husband kerja office hour, kita kerja shift. Jadi masa untuk jumpa family pun tak ada, masa untuk manage anak pun sangat orang kata kritikal kat situ. Jadi saya pun berfikir and then saya beralih kepada UiTM Selayang masa tu dengan harapan untuk dapat tempat yang lebih baik untuk bekerja orang kata dalam keadaan yang lebih okey, iaitu mungkin boleh dapat masa yang okey sikit. Tetapi bila saya pergi kat sana, sama juga masalah yang sama masih timbul. Okay, so husband saya cakap kalau you stay dalam bidang yang sama, masalah you tak akan settle sampai you pencen. Jadi saya pun fikir betul juga. And then kalau you tak change orang kata change bidang, masalah you tak akan settle. Jadi kat situ saya pun berfikir, why not saya cuba sesuatu yang baru, which is Kejaya Ejen Takaful, kerja yang noble job juga, kerja yang membantu orang juga, tetapi membantu orang untuk prepare keuangan sebelum orang sakit. Sebenarnya saya jaga orang sakit. Tapi bila kerja sebagai Takaful advisor ni, kita bantu orang untuk prepare duit sebelum orang tu sakit. And then itu salah satulah turning point kenapa saya sebagai Takaful advisor. Dan satu lagi, bila saya bekerja dekat Hospital Selayang dulu, saya banyak manage patient-patient yang untuk set appointment untuk pergi kepada angiogram sebab saya jaga klinik kardiologi. Kalau tahu kardiologi itu klinik jantung lah. Jadi ramai orang Melayu kita yang tak ada medical card. So kerja saya masa tu adalah arrangekan appointment diorang untuk pergi angiogram, which is yang makan kos masa tu 7 hingga 14,000. Jadi orang kita ramai yang tak ada duit tu. Saya punya kerja adalah arrange diorang untuk pergi appointment dan prepare apply untuk kebajikan untuk dapatkan dana. Belum dapat appointment, dapat dana dulu. Jadi ramai orang-orang kita yang memang tak ada duit sendiri dan nak dapatkan dana tu adalah ambilkan masa yang lama. Jadi ada satu lagi bangsa, which is bangsa lain yang ada medical card. Jadi dia tak payah queue untuk dapatkan dana untuk angiogram. Dia boleh direct pergi. Jadi kat situ juga adalah salah satu point kenapa saya kena menjadi Takaful advisor, which is saya kena advise ramai orang tentang kepentingan medical card. Okay. So kesukaanku juga. Saya rasa saya percaya ramai orang mempunyai kesukaan masing-masing. Kalau semua saya suka. Keluarga, of course. Benda yang paling kita suka adalah keluarga. Jadi macam mana kita sebagai anak, sebagai ibu ataupun sebagai isteri untuk bagi yang terbaik kepada keluarga. Macam mana tugas kita sebagai anak contohnya, berapa yang kita boleh membantu atau contribute duit kepada keluarga kita, apa yang kita boleh membahagiakan keluarga kita. Sebab itu adalah kesukaan-kesukaan kita yang kita kena bagi diorang pun suka supaya kehidupan kita lebih, orang kata lebih seronok. Dan of course Kejaya, sebagai seorang wanita pada zaman sekarang ni, saya rasa kita memang memerlukan kejayaan yang stable. Sebab untuk compete dengan kehidupan zaman sekarang, dengan apa orang kata tu, untuk membina kita punya potensi diri, untuk build up kita punya potensi diri. Jadi kita memerlukan satu kejaya. So dekat sini memang boleh membina kejayaan kita. Dan of course masa tu untuk saya sendiri, memang saya rasa semua orang pun mungkin sama, kita perlukan masa untuk keluarga, untuk diri sendiri. Jadi sometimes kejayaan yang kita ada sekarang mungkin tak boleh memenuhi benda tu. Dan of course keuangan yang stabil lah dalam bisnes ni, insyaAllah. InsyaAllah kalau kita buat betul-betul, mungkin kita boleh dapat keuangan yang kita idamkan. Okay.
kalau kesukaan gaya hidup, apa tu kesukaan gaya hidup? Macam sekarang, zaman sekarang saya rasa semua orang pun sebelum COVID, ramai orang pun lebih kurang sama, mungkin macam saya, okay, suka melancong. Suka melancong ke orang kata serata dunia. Sometimes kita perlukan simpan duit untuk kita pergi melancong. Kita terpaksa buat satu tabung lagi untuk pergi melancong. Tapi dengan bisnes ni kita tak perlu buat tabung tu. Prudential tolong tabungkan untuk kita. Dan of course amal jariah ni. Amal jariah, berapa yang kita nak contribute, berapa yang kita nak memberi kepada orang sekeliling kita yang perlukan bantuan kita. Jadi ini adalah kesukaan saya yang saya percaya ramai orang pun memerlukan kesukaan ini untuk orang kata dapat kehidupan yang seronok. And then okay, ni saya nak tunjuk, saya nak share. Okay, saya bukan nak bangga diri ke apa ke tak, sebenarnya saya nak share perjalanan ataupun pengalaman kejayaan saja dalam bisnes takaful ataupun achievement yang saya dapat dengan Prudential. Saya buat bisnes takaful ni dah hampir tahun ke-12. So alhamdulillah setiap tahun saya achieve saya punya Star Club. Star Club tu apa? Star Club ni lah yang speaker kita cakap tadi, achievement ataupun trip yang Prudential akan hantar ejen-ejen dia untuk berjalan secara percuma ke overseas. Which is kita tak perlu keluarkan duit langsung, hanya bawa luggage bag, baju-baju sahaja, dan semua di-manage oleh Prudential dengan 5-star treatment. Jadi kat sini ini adalah tempat-tempat yang alhamdulillah saya dah berjaya apa orang kata tu, yang dah pergi bersama Prudential. Okay, so disebabkan COVID ni terpaksalah tak pergi kan trip. So tahun 2019 Istanbul tak dapat pergi, Rome tak dapat pergi, tapi walau bagaimanapun Prudential still bagi cash reward menggantikan trip tadi. So sebenarnya memang sangat seronok dan sangat best apa yang Prudential prepare untuk ejen dia. Dan yang latest one saya achieve alhamdulillah Star Club Sydney Australia. So Star Club Sydney Australia ni kita masih menunggu tengok macam mana, sama ada OC buka border ke, kita dah boleh keluar ke, bergantung kepada keadaan semasa lah. So kita doa-doakan supaya dipermudahkanlah untuk kami pergi berjalan kalau diizinkan. Okay, dan alhamdulillah juga kalau tengok kat sini gadget ni macam saya cakap pasal lifestyle kan. So kita kadang-kadang saya rasa semestinya nak follow gadget-gadget semasa, gadget-gadget yang terkini, iPhone 13 yang paling latest kan, iPad apa yang terbaru. Tapi dengan Prudential kita tak payah keluar duit. Prudential yang bagi free. Kita just buat kerja kita je. Kita buat kerja kita dapat commission, kita dapat pergi trip free, kita dapat iPad, iWatch, semua Apple voucher yang gadget-gadget memang daripada Apple. Prudential hanya pilih Apple sahaja untuk bagi dekat ejen-ejen dia. Dan of course, cash reward, bonus, kat sini juga platform. Apa orang kata tu, untuk kita nak dapatkan extra bonus, kita boleh target berapa yang kita nak dapat. Okay. Dan ini alhamdulillah achievement saya yang paling latest lah. Okay, saya berjaya mencapai MDRT. So MDRT tu apa dia? MDRT ni adalah penghargaan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk tahap kecemerlangan dalam perniagaan perkhidmatan keuangan. So actually ada 2% sahaja di seluruh dunia yang mencapai MDRT ni. So alhamdulillah saya berjaya tahun lepas untuk menjadi salah seorang daripada 2% di seluruh dunia untuk mencapai MDRT. Dan next meeting kita, MDRT meeting dekat US, Boston US. So ini adalah, MDRT ni adalah satu pencapaian yang memang ramai ejen idamkan, dan memang kita kena berusaha lah untuk dapatkannya, dan alhamdulillah saya mencapainya, salah seorang daripada MDRT lah. Okay. Alright. So ini saya nak share pasal life satisfaction. So apa tu? Ini saya tunjuk yang iPad tu, iPad yang paling terbaru Prudential bagi. Free, saya memang tak beli, Prudential bagi. Dan alhamdulillah saya juga berjaya mencapai kereta impian, rumah impian, sebab bisnes takaful ni banyak mengubah kehidupan saya daripada seorang staff nurse biasa-biasa yang berfikiran biasa-biasa kepada seorang yang berkeinginan yang orang kata menjadi seorang yang lebih bermotivasi untuk memajukan diri dan keluarga. Ini gambaran husband saya sekali lah kat sini. Okay. So ini trip Star Club saya tadi. Yang Star Club saya dapat tu alhamdulillah ini antara latest gambar lah yang saya tunjuk. Saya
tahu kat Malaysia ni banyak tempat menarik kita boleh lawat. Okey, tetapi apa salahnya kalau kita berpeluang untuk melawat negara lain yang four season country yang tak ada kat Malaysia. So kalau kat Malaysia mungkin tak ada saji, tapi dengan peluang yang saya dapat ni, alhamdulillah saya boleh pergi kat negara orang yang ada saji. So berpeluang nak main saji kat sana. So alhamdulillah. And then kalau tengok, ni antara gambar-gambar yang memberi kenangan lah kepada saya. Kalau tengok kat atas tu yang pakai tudung biru tu, itu adalah gambar di Alhambra Castle. Okey, kalau siapa yang pernah tahu Alhambra Castle dekat Granada, Spanyol. So ini adalah seni bina Islam yang memang istana seni bina Islam yang dibina oleh orang Islam kita pada zaman dahulu. So istana ni memang cantik, which is seni bina dia sangat unik yang memang tak boleh ditiru oleh orang lain. So ini adalah kelebihan-kelebihan kenapa kita perlulah orang kata melancong untuk tengok keindahan di negara orang. So kita dapat pengalaman, bab kata orang tua kan, jauh perjalanan, luas pengalaman, tapi memang betul kata-kata itu. Okay. So ini antara gambar-gambar trip saya lah dekat Budapest, Hungary, dekat Portugal, dekat Spain, ada gambar dekat Hangzhou, so banyak lagi lah. So ni antara sedikit je saya boleh letak ni. Letak banyak-banyak kan nanti penuh page dengan gambar saya je. Then, okay. So tadi saya cerita pasal best, apa yang saya dapat. Tapi apa yang saya kena buat untuk saya dapat semua benda tu? Bukannya kita skim cepat kaya yang dapat je, tak buat apa-apa. So kerjaya kita memang adalah untuk educate people. Kita sharing awareness dekat orang. Kita bukan jual takaful, bukan jual insurans. Saya bukan penjual insurans. Saya adalah takaful advisor. So saya akan advise orang-orang kat luar sana apa yang terbaik, apa plan terbaik untuk diorang ada untuk pastikan diri diorang dilindungi. Okay, so daripada apa orang kata tu, ini yang kita lakukan, kita akan buat roadshow dan akan share dengan seberapa ramai orang kat luar sana tentang betapa bagusnya you kena ada takaful. Okay, so kerjaya bidang ni bukan hanya bergantung kepada kerjaya kita as a takaful advisor bukan hanya bergantung kepada natural market yang kita ada, tetapi kita boleh explore market kat luar juga. So kat sini kita ada market kita terlalu luas. Family members kita, adik-beradik kita, apa orang panggil tu, stranger pun kita boleh touch. So kat sini Legacy sendiri menyediakan platform. Macam mana nak buat tu, Legacy sendiri menyediakan platform sebab kita memang ada roadshow, booth yang kita boleh orang kata tu, yang kita boleh pergi kepada market kat luar. Okay, so sekarang lagi senang dan lagi bestnya sebab penundian takaful zaman sekarang ni boleh bekerja dari rumah. Okay, siapa yang ada isu kekangan masa bekerja kat office, tak ada orang jaga anak. So ini ada platform yang terbaik juga. Sebab sekarang kita boleh bekerja dari rumah. Sebab kita ada platform social media. Disebabkan 2 tahun COVID ni saya rasa banyak bisnes pun explore tentang social media. Jadi kita sendiri pun boleh buat Zoom appointment, still jumpa klien, still educate people tetapi melalui online. Dan Prudential sendiri disebabkan Prudential ni company nombor 1, company yang terbaik, company yang tercanggih. Jadi dia dah sediakan platform untuk online registration. So tak ada masalah. Walaupun kita tak dapat jumpa orang face to face disebabkan isu COVID lah apa benda semua ni, kita still boleh menjadi takaful advisor yang berjaya. Sebab Prudential dah sediakan satu sistem yang sangat-sangat terbaik untuk ejen-ejen dia. Okay. Alright. So, okay, ni last but not least lah. Jadi kat sini saya sedikit tadi saya share perjalanan ataupun pengalaman saya sebagai takaful advisor, apa yang saya dapat, apa yang saya buat sepanjang 12 tahun saya dalam bisnes takaful. So alhamdulillah dengan percubaan saya dahulu yang masa tu tengah ada isu-isu yang menyebabkan saya okeylah tak apa cuba, dan alhamdulillah dengan percubaan tu saya berjaya mencapai apa yang saya inginkan. So last but not least untuk semua kejayaan bermula dengan percubaan. Jika anda tidak mencuba, pastinya anda tidak berjaya. Jadi, apa salahnya
Kita bagi diri kita untuk mencuba. So selagi kita berani mencuba, selagi itulah kita mempunyai harapan untuk memperolehi apa yang kita inginkan dan hajati. Jadi saya nak encourage kawan-kawan, saya nak apa orang kata tu, advice, lapangkan hati untuk hari ni, bukakan minda, apa salah, bagi peluang kepada diri sendiri untuk cuba dulu. Kita cuba dulu apa yang terbaik dalam bisnes takaful ni yang mungkin memenuhi kehendak ataupun keinginan kita untuk masa depan. Sebab Legacy sendiri telah menyediakan platform kelas secara percuma untuk anda. Jadi apa salahnya? Cuba dulu. So ini saja saya rasa presentation saya untuk malam ni. So saya minta maaf jika ada terkasar tersalah bahasa. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang salah silap tu daripada saya sendiri. So sekian saja. Terima kasih dari saya, K Takaful Lady. Back to Mr. MC. Terima kasih Puan K Zanirah, panjang lebar penerangan dan apa yang telah beliau capai bersama dengan Legacy Group dan Prudential. Semua apa yang beliau capai itu, awak semua boleh capai. Tiada boundaries. Maksudnya, siapa yang buat, dia akan capai. Okey, saya rasa mungkin ada guest-guest kita yang ingin bertanyakan kepada speaker kita dan juga testimoni kita lah. Okey, jika ada soalan-soalan yang nak bertanyakan kepada speaker dan testimoni kita, you boleh unmute dan bertanya, ataupun kalau malu nak keluarkan suara, boleh type kat CM soalan-soalan tu dan kita akan bacakan. Okey, kalau sementara nak fikirkan soalan, saya akan tanya satu soalan lah. Soalan ni saya akan ada Puan Muniza kita. Okey, Puan Muniza, apakah inner desire ataupun kuasa dalaman yang membuatkan Puan Muniza tekad membolehkan diri dalam bidang ini? Okey, Puan Muniza kalau boleh unmute. Apa tu soalan, boleh ringkaskan soalan tu tak? Macam bombastik sangatlah soalan tu. Soalannya agak mencabar sikit kan? Ya, kebat ini sangat. Kebat sangat dia. Okey, tak apa. Mungkin pasal banyak guys kita nak tahulah apakah kuasa dalaman yang membuatkan Puan Zaza. Saya panggil Puan Zaza lah kalau untuk semua nak tahu. Puan Zaza kita panggil Puan Zaza. Okay, apakah ini desire ataupun kuasa dalaman yang membuatkan Puan Zaza tekad membolehkan diri dalam bidang ini? Okay, thank you MC. Okay, so alhamdulillah. Okay, so nombor satu of course lah, sebab bila saya nampak kan, bila saya dengar daripada BYB ni, saya tak berhenti daripada BYB je, saya masuk training. So sebab saya nak tahu, maksudnya saya macam tak cukup lah apa yang saya dapat daripada BYB ni, so saya perlukan input lagi. So saya join training lah. So sepanjang saya join training tu, kepercayaan saya kepada bisnes ni semakin tinggi. Okay, so maksudnya desire dah ada, maksudnya saya memang nak berubah. Kan desire dah ada, cuma tengah mencari platform yang betul. So bila saya join training ni, semakin hari semakin nampak yang bisnes ni boleh tolong saya untuk saya achieve saya punya dream saya. Kan, dan kalau dulu tu tak berapa advance lah daripada daripada sekarang ni. Kalau sekarang ni memang Prudential memang dia sangat-sangat supportive, memang dia sangat-sangat tolong kan ejen-ejen dia, dan dia akan make sure yang kalau lah kan ejen dia ni follow apa yang dia dah structurekan untuk kita, memang kita akan dapat benda tu. Okay, so saya percaya kalau kita ada desire yang kuat dan kita ni opportunis, kan tengah mencari peluang, okay, so kita nampak peluang tu dan kita guna dan kita buat sebaik mungkin, saya percaya kita boleh dapat apa yang kita nak. So itulah kuasa dalaman, sebab saya ada desire tu. Okay, itu je lah.
Okey Puan Zaza, terima kasih atas jawapan yang dia beri dan maksudnya apa yang buat tu bermula dengan hati kita sendiri kan, keinginan kita. Betapa kita tekad dalam diri kita, insya-Allah kita akan usahakan sampai kita dapat. Masih lagi menunggu soalan-soalan daripada guest kita. Jika ada, anda boleh bertanya directly pada Puan Zaliza ataupun dengan Puan K. Zanira. Jangan malu jangan segan ya. Benda ni untuk ilmu kita share benda ni. Sebab apa? Kadang-kadang apa yang bermain fikiran kita, kita boleh huraikan di sini. Kita boleh sampaikan, boleh share pengalaman daripada speaker dan testimoni kita. Okey, kita dah ada soalan pertama daripada Cik Zahidah. Cik Zahidah, dia nak bertanya pada Puan Zaza lah. Apa backup plan dari kerjaya engineer bertukar ke ejen dalam masa 2 bulan sedangkan komisen belum capai last gaji? Silakan Puan Zaza. Okay, thank you yang bertanya kan Zahidah. Okay, so macam saya cakap tadi, Prudential memang dia offer skim gaji untuk siapa yang nak join full time. So bila dalam masa 2 bulan tu saya rasa macam increment saya dalam Prudential ni lagi laju daripada saya punya increment bekerja di waktu dulu jadi engineer. Kan saya kata kalau 2 bulan aku dapat 750, kalau aku buat 4 bulan aku dapat berapa? Contoh macam itulah kan. 750 4 bulan aku dapat berapa? Kalau setahun aku dapat berapa? Contoh macam tu. Okey, lepas tu memang saya sedia maklum yang Prudential memang dia ada bagi skim gaji tu untuk yang full time. Untuk yang full time dia ada bagi skim gaji tu, saya ambil skim gaji tu and then saya cakap dekat diri saya, okey, aku nak double aku punya gaji. By end of year aku nak gaji aku dalam Prudential ni ada dapat 2 kali ganda daripada apa yang aku dapat before. So because of that desire lah kot, saya pegang pada desire saya tu and then saya buat betul-betul follow apa yang Prudential bagi tu, success formula tu. Prudential memang ada bagi sukses formula dan formula kita memang dah diuji dan dicuba, memang dia bagi, memang kalau siapa-siapa follow memang you akan dapat lah, memang you akan dapat result yang you nak. Okay, menjawab tak Zaidah? Okay, terima kasih. Terima kasih ya Puan Zaza. Ada soalan seterusnya tak daripada guest? Sementara itu saya ingin bertanyakan juga kepada Puan K lah. Okay, Puan K tadi bercerita pasal turning point dia kan, turning point. So soalan saya, bagaimana Puan K menghadapi cabaran semasa mengambil keputusan meninggalkan kerjaya sebagai nurse? Silakan Puan K. Okay, terima kasih Abang Wah, Cik Azwar atas soalan. Okay, so of course actually sebagai seorang government servant, saya mendapat tentangan hebat bila cakap nak berhenti kerja daripada kawan-kawan saya, bosses, matron saya, sister saya. Memang tak ada siapa yang sokong, tak ada siapa yang cakap kerjaya sebagai ejen takaful ni okey. Memang saya dapat tentangan hebat daripada kawan-kawan. So agak-agak kalau kawan-kawan bertentang, macam mana dengan parents? Parents saya kerja government, arwah atuk saya kerja government, pakcik-pakcik saya kerja government. Saya ni memang dikelilingi oleh orang-orang government. Jadi of course parents saya pun menentang. Itu adalah antara cabaran yang pertama yang saya hadapi sebelum masa saya nak decide untuk berhenti kerja. So saya decide untuk lambatkan bagi tahu kepada parents saya. Saya delaykan untuk bagi tahu parents saya yang saya ni berhenti kerja daripada staff nurse. So saya delay setahun. Tak lama pun saya delay setahun. Saya tak bagi tahu parents saya berhenti kerja. Itu antara cabaran yang terpaksa saya harungi lah pada zaman tu. And then sebagai parent, sebenarnya saya rasa parent ni dia nak tengok anak dia berjaya. Dia nak tengok anak dia senang, tak susah, ada makan. Saya duduk kat KL, parent kat Ipoh. Jadi of course lah, kalau saya tak kerja macam mana, dan diorang pun tak tahu kerjaya takaful advisor ni macam mana potensial dia. Jadi selepas setahun, bila parent saya dah tak tahu saya berhenti kerja, dia tengok saya elok je makan. Elok je kehidupan tu, elok je boleh bayar kereta, bayar rumah. Jadi dia pun tak cakap apa-apa lah.
So cabaran saya itulah antara cabaran-cabaran awal semasa saya decide untuk berhenti daripada government servant kepada takaful advisor. Itu ya Abang Wah. Okey, terima kasih Puan K. Ada lagi tak soalan daripada guest kita? Anda dialu-alukan untuk tanya ya, sebab bagi saya persoalan yang ada dalam diri orang tu saya tak tahu ataupun kami tak tahu ataupun kita tak tahu. Okey. Nama saya Silakan. Haris. Saya ada soalan kepada Puan K. Okey, saya Silakan Haris. antara orang yang baru nak explore jugalah dalam bidang ni. So jadi saya ada satu soalan. Sebagai contoh kalau macam orang yang buat sale di bank kan, mana-mana bank dia perlu mencapai target. So kalau macam dalam bidang ni ada target ke yang perlu saya capai? Dan kalau saya tak dapat capai target tu ada apa-apa implikasi ke ataupun ada apa-apa benda lah yang saya kena buat? Okay, terima kasih. Okay, thank you Haris. Soalan yang sangat baik. Okay, so bila kita sebagai takaful advisor, of course kita buat sales kan, dan of course kita memang ada target. So target kita biasanya dikira untuk Prudential akan bagi challenge dan kita akan itu adalah target kita lah. And then target kita pun bergantung juga kepada keinginan kita. Contoh berapa income yang kita nak tahun tu, dan itu adalah target kita dan kita akan kira macam mana kita nak capai target tu. Jadi of course bila buat sale tu kita memang ada target. Kalau macam dekat Prudential sendiri, biasanya kebanyakan ejen akan kejar target sebagai MDRT ataupun Star Club tadi kan. Jadi untuk Star Club kita ada setahun masa untuk kejar Star Club. And then kalau contoh target untuk dari segi income, target kita income kita dapat selama 6 tahun. So tiap-tiap bulan kita dapat income. Jadi setiap bulan kita akan kejar target untuk kita dapatkan income kita tu. So implikasi kalau kata tak capai target, kita tak dapatlah income untuk, tak dapatlah orang kata increment untuk bulan itu. Income kita still dapat. Jadi katalah bulan ni kita buat sale, kita dapat income 500. So bulan depan kita sepatutnya buat juga target untuk dapat extra 500. Tapi kalau kita tak buat, kita tak dapat 500 baru. Itu adalah implikasi dia. Tapi income yang 500 bulan pertama tu still continue selama 6 tahun. So tak payah risau kat situ. And then itulah kot jawapan dia. Jawab tak soalan? Okay, terima kasih banyak Puan menjawab soalan lah. Okay. Kita ada soalan seterusnya. Kita ada daripada Hidayah, seorang fresh graduate. Hidayah nak tanyakan, tak kisahlah sama daripada Puan Zaza ataupun Puan K. Bagaimana sebagai seorang fresh graduate, bagaimana kalau kita seorang yang introvert nak pupuk semangat untuk menjadi ejen yang berjaya dan senang untuk approach orang? Saya open lah pada Puan Zaza ataupun Puan K, yang mana siapa nak jawab ni? Beliau ni seorang introvert lah, nak pupuk semangat untuk menjadi ejen yang berjaya dan senang untuk approach orang. Okay, saya lah sebab saya introvert juga. Okey, kita serah pada Cik Zaza, Puan Zaza lah. Okey, saya percaya kalau kita ni seorang yang macam tak banyak cakap, tapi bila kita bercakap tu, kita bercakap secara rasional. Kita bercakap tu, apa yang kita cakap tu dah betul dah. Dia tak meleret-leret. Kalau orang yang banyak bercakap, saya rasa dia banyak meleret-leret. Kan maksudnya dia ada je lah kan, macam kalau dalam karangan kan, kalau orang yang introvert ni memang dia akan bagi sisi penting je, tapi kalau orang yang banyak cakap tu dia akan huraikan panjang-panjang sampai isi penting tu rasa macam tertinggal isi penting tu. Okay, so bagi saya kalau introvert tu tak ada masalah, sebab saya sendiri pun introvert, cumanya miscommunication tu yang bermasalah. Miscommunication tu bermasalah. Tapi kita ni bila kita introvert, saya percaya bila kita duduk dalam environment yang orang kata environment yang bagi guideline kepada kita, okay, kalau you jumpa prospek ni whatsoever, ini skrip. Prudential dia bagi skrip dah untuk kita. Kan ini skrip kalau kita jumpa stranger, ini skrip kalau kita nak approach natural market kita, circle of people kita, ini skrip kalau kita nak approach kita punya kawan-kawan kita. So Prudential pun dah bagi dah skrip tu siap-siap dah kepada kita. So kita macam okay, kalau aku nak berjaya, kok mana pun aku kena buat, kok mana pun aku kena buka mulut, aku kena tanya. Ini soalan yang, ini guideline daripada Prudential. Kalau natural market, ini dia punya guideline. So kita follow skrip tu je lah.
lama-lama dengan skrip yang Prudential bagi tu, kita dah biasa, kita akan ada skrip kita sendiri. Kita dah, orang kata kita dah boleh approach dengan sendiri dah, because of melalui learning process, melalui environment, practice tu whatsoever, kita dah macam dah biasalah. Takkan saya percaya Hidayah kan, kalau lah you ni naik LRT lah, kan naik LRT dan LRT yang you naik tu macam tak sampai ke destination, adakah you macam mati kutu kah, ataupun you tanya juga seseorang untuk you balik kepada you punya apa tu destinasi yang betul. So sama juga dalam bisnes ni pun, apa tu, kalaulah kita rasa benda ni perlu untuk kita bercakap, so kita akan bercakap juga. Kita mesti akan jadi apa tu, ni lah kan, macam saya lah bercakap sekarang ni, macam tu lah, kan dia akan automatic dengan environment yang Prudential bagi nanti, dengan practice dia, kan dengan apa tu, skill set dia, tool set dia, everything akan jadi easy, everything akan jadi mudah. Introvert, extrovert semua boleh buat. Okay. Okey, terima kasih Puan Zaza. Okey, saya bacakan lagi satu soalan daripada Wan Fadli. Okey, Wan Fadli nak bertanya. Soalan pertamanya, apa beza Prudential dengan company Darfur lain? Soalan pertama dia, dan soalan keduanya pada Puan K. Puan K ada berapa orang klien? Kalau boleh Puan K, kita serahkan pada Puan K untuk menjawab soalan daripada Wan Fadli. Silakan. Okey, terima kasih Cik Wan atas soalan. Okey. Okey, apa beza Prudential dengan company lain? Of course, Prudential nombor 1 kat Malaysia. Satu. And then Prudential sebenarnya dah lama, so kita Prudential survive daripada Perang Dunia Pertama lagi. Jadi Prudential adalah salah satu company yang sangat established. And then dari segi orang kata produk Prudential adalah sangat inovatif. So kebanyakan produk kita memang Prudential yang design, Prudential pertama yang design antara produk-produk top yang ada dekat market sekarang. Jadi itu adalah beza antara Prudential dan company lain. Dan of course Legacy Group hanya ada di Prudential sahaja. Itu antara perbezaan yang sangat-sangat penting. And then soalan kedua tadi, berapa orang klien kan? Okay, so untuk saya sendiri, untuk saya achieve saya punya Star Club, saya biasanya saya akan buat setahun 100 orang klien. 100 orang klien, jangan terkejut sebab tak banyak pun, sebab sebulan kita hanya kena dapatkan 10 orang klien. So setahun lebih kurang 100 orang lah klien baru. Jadi saya buat bisnes ni dah almost 10 years, so lebih kurang 1000 lah base klien saya. Alhamdulillah. Okey, menjawab ya Cik Wan. Okey, terima kasih Puan K. Okey, okey, menjawab. Ada soalan lagi? Macam mana? Menjawab ya? Okey. Okey, saya rasa kita dah kesetika masa. Saya rasa cukup sajalah soalan-soalan yang daripada. Terima kasih kepada yang beri soalan dan terima kasih juga kepada speaker dan testimonio kita atas jawapan-jawapan yang diberi. Okey, saya pesan lagi pada guest-guest kita, saya minta masukkan nombor telefon anda di ruangan komen chat room untuk pihak kami hubungi anda semua untuk kita masukkan dalam agensi Prudential Class yang akan bermula pada hari Isnin. Kalau ada lagi persoalan-persoalannya, sila refer dengan instruksi masing-masing ya. Alright gangs. Okey, sebelum kita ada sesi bergambar, saya minta nanti semua orang onkan video. Sebelum tu, kita nak mainkan satu video untuk hidangan semua guest-guest kita. Roll on.
Okey, itu merupakan video daripada Prestige Club, Legacy Prestige Club, di mana ejen-ejen daripada Legacy yang telah mencapai dream mereka, yang mereka semua orang, saya percaya semua orang ada dreams, tercapai antara pencapaian mereka lah. Kalau ikut gambar tu banyak lagi pencapaiannya, tapi itu antara kepuasan yang mereka telah capai. Okey, sehingga sini saja. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka semua guest yang hadir, dan saya ingin mohon maaf kalau ada salah kata dan berbicara yang tak menyenangkan. Dan sebelum saya mengakhiri majlis ini, saya minta semua on gambar untuk kita sesi gambar. Seperti nampak, inilah permulaan kita untuk mengubah hidup kita pada yang lebih baik. Minta semua guest kita untuk on kamera ya, untuk kita ambil sesi bergambar kita. Bahagian fotografer minta bersedia. Okey, saya ambil. Get ready. Okey, minta on semua ya. Tak semua untuk kita jadikan sebagai kita punya permulaan kita untuk mengubah diri kita. Okey, ready ni ada banyak bahagian ni. So saya akan bagi tahu ready, saya akan ambil gambar. Okey, buat L simbol L. Legacy. Okey, on video. Standby. 1, 2, 3. Okey, hold dulu, stop. Kejap. Okey, ada lagi beberapa muka surat. Okey, ready. 1, 2, 3. Okey. Tunggu, jangan keluar lagi. Okey, standby. Yang mana tak on video tu on. 1, 2, 3. Okey, ada lagi muka surat terakhir. Okey, ready. 1, 2, 3. Alright. Thank you, moderator. Okey, terima kasih Cik Nash. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada guest yang hadir. Terima kasih kepada speaker kita. Terima kasih kepada moderator semua kita. InsyaAllah, jumpa you all pada kelas yang akan bermula pada hari Isnin, 21 hari bulan, pada 8.40 malam, yang mana anda akan diperkenalkan dengan trainer-trainer yang hebat akan membantu anda semua untuk meneruskan kejayaan dalam bidang ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Thank you semua. Terima kasih semua. Terima kasih MC, terima kasih speaker. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Lepasan lagu.
Sama-sama kita untuk menyanyikan lagu Tolong Berbeda.